Soalan saya ni saya nak lihat berdasarkan apa yang telah Prof sampaikan tadi, nasihat bagaimana kita nak menjadi salah seorang ahli jemaah yang lebih baik dengan memupuk sifat mahmudah, membuang sifat mazmumah tu. Bagaimana juga apakah kaedah pengajaran atau pembelajaran yang Istiaf amalkan untuk menjadikan Istiaf ni sebagai satu jemaah yang kuat, Prof? Ya, terima kasih Dr. Azrin. Sebenarnya ini ada kena dengan apa yang telah kita bincangkan tadi ya, berkenaan dengan mazmumah dan mahmudah. Mazmumah dan mahmudah ini letaknya di hati, di hati. Jadi di Istiaf ini kita telah perkenalkan satu kaedah pengajaran pembelajaran yang kita namakan kaedah pengajaran pembelajaran dari hati ke hati. Atas kesadaran itu, atas kesadaran tadilah bahawa kalau sekiranya kita banyak mazmumah, ya, ilmu yang kita ajar ataupun ilmu yang kita belajar itu hanya akan sampai di akal saja sebab terhijab, dia tak sampai ke hati. Jadi kita tidak heran kalau sekiranya ada dalam kalangan kita ni yang ilmunya tinggi tetapi amalnya tidak seberapa, kerana ilmunya sampai di akal tetapi tidak sampai ke hati. Bila ilmu tak sampai ke hati, mazmumah tak dapat dikuangkan. Mahmudah tidak dapat, mazmumah tidak dapat dikuangkan, mahmudah tidak dapat ditingkatkan. Jadi daripada pengalaman ini, daripada pengalaman kita dapati apa, bila kita mengajar ataupun belajar dengan akal saja, dia sangat meletihkan. Kerana akal ini dia ada hadnya ya. Bila kita banyak berfikir, kita banyak ini, dia meletihkan. Tapi bila kita belajar dengan hati, dia sangat menyeronokkan, dia sangat bahagia, sangat ringan. Malah kita rasa sangat mudah untuk kita mengajar dan juga untuk kita belajar. Kerana kadang-kadang kita tak perlu fikir banyak tapi ilmu datang. Kita tak perlu merancang banyak sangat, tapi bila kita memberikan kuliah, dia datang dengan sendiri. Kadang-kadang kita rasalah penyampaian kita itu smooth saja dan sebagainya gitu ya. Dan kita perkenalkan di Istiaf perkara ini setelah kita sedar, setelah kita kenal bahawa di samping akal itu ada satu alat lagi yang dipanggil hati. Dipanggil hati ya. Dan saya sendiri telah bercakap berkenaan hati di kalbu ini sejak tahun 80-an daripada awal dulu ya. Dan saya masih ingat pada satu ketika UKM jemput saya dan ada dua orang profesor yang sangat berkaliber pada ketika itu. Sama-sama memberikan kami 3 orang lah. Saya cuba untuk mengenengahkan apa yang saya panggil kalbu ini. Maknanya belajar dari hati ke hati ini. Wah, Masya Allah. Saya telah dimarahi oleh salah seorang daripada profesor tersebut. Salah seorang daripada profesor tersebut. Kerana saya rasa dia merasakan saya nak bawa orang kepada spirituality dengan mengenepikan akal. Kena ingat ya, bila kita bercakap tentang hati ke hati ini, itu tidak berarti bahawa kita tak pakai akal. Akal kena pakai juga. Akal kena pakai juga sebab akal itu ialah alat yang Allah jadikan untuk kita berfikir, gitu kan. Jadi kena pakai juga. Jadi saya, oleh kerana saya pada ketika itu masih lagi seorang pensyarah muda yang mentah, jadi masa lunch dan masa pergi solat Zuhur itu masa rehat. Jadi saya pun minta maaf lah dengan profesor itu ya, dan minta bimbingan dia seterusnya. Tapi setelah rehat itu, belum masuk balik ke conference itu, saya pun terkejut. Sebab rupanya ada dalam kalangan pensyarah-pensyarah itu yang dia balik ke bilik mereka masing-masing, mentelaah kitab-kitab dan bawa balik dan bercakap, menyokong tentang perlunya kalbu juga, tentang perlunya hati ini. Jadi saya pun tergamam juga sebab mereka pengajian Islam, mereka boleh berhujah dengan cara yang detail dengan ayat Qurannya, dengan hadisnya ya, dengan kitab-kitabnya itu. Jadi saya tak bercakap lah. Cuma saya berfikir, wah rupanya
apa yang saya fikirkan berkenaan dengan belajar dari hati ke hati ini, ada juga orang yang sokong, alhamdulillah. Tapi lama selepas itu, alhamdulillah profesor yang saya sebutkan tadi, beliau sendiri juga telah bercakap tentang kalbu. Ya, tentang kalbu. Walaupun setelah agak 10-15 tahun begitu, selepas itu, dia telah bercakap tentang kalbu dan dia telah memperkenalkan satu istilah yang agak menarik dan menjadi popular, ya. Kita sebut antara hardware, H-A-R-D, hardware, komputer ni hardware, dengan hardware, H-E-A-R-T-W-A-R-D. Hardware itu dalam diri manusia ini, inilah rupa kita, wajah kita, ya, sarung kita yang fizikal ini. Katanya itu tidak begitu penting. Yang pentingnya adalah hardware. Hardware itu hati adalah kalbu. So alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sampai sekarang dia masih banyak bercakap tentang kalbu, dan saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, visi kita, ya, visi kita, Vice Chancellor kita pada ketika itu juga berminat dengan kalbu ini, bercakap tentang kalbu. Dan visi sebelum itu juga, bila dia keluar daripada USM, pergi dengan pun bercakap tentang kalbu. Jadi paling tidak di USM ini ada 3 orang visi yang sedar tentang pentingnya kalbu itu. Walaupun dengan interpretasi masing-masing, tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia sangat sesuai dengan selari dengan apa yang kita sedar. Pada mula-mula lagi kita membuat step, alhamdulillah, ya, itu. Jadi kita sedar tentang perkara itu kerana kita sedar tentang sewujudnya satu lagi alat pengajaran pembelajaran yang namanya hati. Ya, yang namanya hati, di situlah tempat mazmumah ataupun mahmudah. Tempat sifat terkeji ataupun sifat terpuji bergantung pada iman dan takwa kita. Tetapi daripada pengalaman kita, apabila kita belajar dengan hati dan juga mengajar dengan hati, nampaknya dia lebih berkesan. Bukan saja tak letih kita, tetapi lebih berkesan. Murid-murid boleh ingat tentang apa yang kita cakap itu, ya, walaupun sudah lama, ya, perkara itu sudah kita cakap. Kadang-kadang apa yang kita cakap itu kita sendiri pun dah lupa, tapi alhamdulillah murid-murid masih ingat tentang perkara sedemikian rupa. Jadi kalau kita guna akal biasanya banyak membawa kita untuk berfikir secara rasional. Tetapi kalau kita menggunakan hati, dia banyak membawa kita untuk berfikir secara emosional dan spiritual. Dan apabila kita bercakap, kita mengajar pun, kita belajar, dia tersentuh hati kita, ya. Dia tersentuh hati kita. Apabila pensyarah kita, guru kita membawa kita kepada iman dan takwa, kita rasa kita nak jadi orang yang beriman dan takwa. Ya, apabila disarankan oleh guru-guru kita supaya kita buat mazmumah, kita rasa sangat-sangat kita ingin membuat mazmumah. Ya. Jadi atas sebab itulah, maka kita cubalah dekat di Islam ni sedaya mungkin untuk menggunakan apa yang disebut kaedah pengajaran pembelajaran dari hati ke hati. Cumanya siapa yang rasa, siapa yang tidak rasa, saya rasa itu bergantung kepada rezeki masing-masing lah, ya. Ada orang yang belajar di Islam itu dia rasa sangat-sangat itu apabila kita mengajar dari hati ke hati. Tapi ada rasa dia rasa tak ada apa pun. Dia rasa tak ada apa pun. Itu pun saya pun tak tahulah. Itu rezeki masing-masing yang Allah rezekikan kepada seseorang itu, alhamdulillah. Tapi saya yakin bahawa sebagian besar daripada pensyarah kita, daripada murid-murid kita, alhamdulillah sudah sedikit banyak boleh menggunakan hati untuk belajar dan juga untuk mengajar, insya-Allah, ya. Sebab berfungsi ataupun tidak hati kita itu untuk mengajar dan belajar itu bergantung kepada setakat mana bersihnya hati kita, setakat mana hidupnya hati kita itu, ya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada Sayyidina Ali dengan berkata bahawa hati ini mudah berkarat. Jadi apabila Sayyidina Ali bertanya macam mana nak elakkan daripada berkarat ini, Rasulullah SAW memberikan 3 panduan. Yang pertama, kena jaga makanan. Yang kedua, kena banyak baca Al-Quran. Dan yang ketiga, kena ingat mati. Jadi di ISTIF, alhamdulillah saya rasa jaga makanan tu memang paling tidak secara rasminya makan minum, kalau dulu sebelum PKP, apabila kita ada jamuan, saya yakin orang menyediakan jamuan itu pastikan bahawa makanan itu benar-benar halal, ya.
Terutamanya kalau mi ke kuih tiaw dan sebagainya, pastikan dia betul halal supaya bersih gitu ya. Jadi kalau dulu memang kita tekankan sungguh-sungguh. Kadang-kadang saya tanya kepada orang yang menguruskan makanan ini mie ini diambil daripada mana ya? Daripada caterer dan diambil orang Muslim. Tetapi siapa yang buat mie itu? Caterer itu ambil daripada orang bukan Islam atau orang Islam. Sebab kita nak pastikan bahawa kita bukan saja tidak makan makanan yang haram, tetapi makanan yang ada subahnya. Supaya hati kita hidup insya-Allah. Makanan. Baca Al-Quran, Alhamdulillah sebelum PKP itu setiap minggu ada pengajian Al-Quran di Ustaz. Selain daripada setiap bulan ada kita belajar Al-Quran juga kan. Jadi insya-Allah ada banyak baca Al-Quran dan saya yakin orang-orang individu kita pun saya rasa tak putus baca Al-Quran pun insya-Allah paling tidak setiap hari adalah yang baca Al-Quran itu kan. Cuma saya ingat yang ketiga ini yang Rasulullah sebut pada Sayyidina Ali. Ini tak berapa kita tekankan di Ustaz ini, iaitu ingat mati. Tengoklah tarbiyah setiap hari Selasa ke hari Selasa ke ada tak tekan kepada ingat mati ini. Sedangkan Rasulullah SAW bagi tahu kepada Sayyidina Ali, salah satu untuk hidupkan hati kita itu ialah dengan mengingati mati. Tambah lagi orang tua macam saya ni kan, kalau tak ingat mati juga, itu merupakan satu benda yang sangat merugikan, ya, sangat merugikan. Bukan saja sekarang ini rambut putih, jago hitam dah jadi putih, ya, itu pun dah sakit, gitu ya. Jadi itu kawan buat saya dia kata, Prof, pakai tongkat lah. Saya pun imagine juga, Masya Allah, dah nak kena pakai tongkat pula ya. Semayang pun kena semayang atas kursi. Jadi begitulah kalau tak ingat mati juga dalam keadaan Allah memberikan amaran-amaran sedemikian, maka rugilah kita. Jadi saya ingat tarbiyah di istiaf itu, tazkirah di istiaf itu, kena juga tekankan banyak kepada ingat. Jaga makanan sudah insya-Allah, baca Quran pun sudah insya-Allah, ingat mati bukan saja di peringkat individual tetapi juga di peringkat jemaah, di peringkat istiaf itu. Dan selain daripada itu, banyakkan solat taubat. Beristighfar sentiasa kepada Allah. Kalau tak boleh solat taubat pun beristighfar sentiasa beristighfar kepada Allah SWT. Kita pernah dengar cerita ya bagaimana Allah berikan ganjaran kepada orang yang banyak beristighfar ini. Bukan saja boleh memenuhi apa saja yang dikenaki oleh orang tersebut, Allah akan kurniakan insya-Allah. Malah Allah akan sucikan dosa, dan bila sucikan dosa itu maka terangkat hijab. Hijab mazmumah yang ada dalam hati kita itu bila Allah dah ampunkan dosa kita, maka terbuka. Bila terbuka ilmu mudah sampai kepada kita insya-Allah. Dan juga kalau kita memberi ilmu pun ilmu itu mudah sampai kepada kita. Orang yang mendengar insya-Allah. Jadi solat taubat juga penting, terutama kalau kita nak menulis ataupun kalau kita nak bercakap lah, setelah kita ditugaskan untuk bercakap, tazkirah atau mengajar dan sebagainya, eloklah semua yang solat taubat menyucikan jiwa kita ini. Saya kenal satu jemaah ini dalam tahun 80-an dahulu, setiap cuti sekolah panjang mereka membuatkan kursus selama 3 hari, 5 hari begitu ya, kursus. Dan saya pelik melihat bila orang datang kursus itu, kadang-kadang di Kuala Lumpur pada ketika itu, yang datang itu termasuklah girlfriend, datang sama-sama, girlfriend datang. Tapi apabila habis kursus 3 hari, boyfriend tak jumpa cari girlfriend tak jumpa cari boyfriend nak balik semua. Sebab berubah habis. Ya, yang boyfriend dah pakai jubah serban, cukur kepala. Yang girlfriend ni pakai pudar, tutup aurat, dia juga pakai pudar. Jadi tak jumpa cari masing-masing. Mana satu dah girlfriend itu ya. Jadi saya tanyalah ustaz-ustaz yang menganjurkan itu ya. Saya ingat apa rasio ustaz sehingga boleh merubah orang dalam masa 2-3-4 hari begitu saja. Saya dah beritahu bahawa mereka ini, orang yang nak memberi kuliah ini, 40 hari sebelum sampai kepada tarikh penganjuran itu, mereka berpuasa sunat. Puasa sunat. Selain daripada berpuasa sunat itu,
mereka bersolat taubat, beristighfar sentiasa, membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan diri. Selain daripada itu, mereka beramal dan beribadat dengan zikir-zikir yang tidak putus-putus. Sebenarnya dalam masa 40 hari itu, dia orang tak buat kerja lain. Yang membersihkan diri dan mengharapkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah berikan ilmu sesuai dengan siapa ini, dengan orang yang mengikuti kursus itu. Kita pun begitu ya. Sebelum kita menyampaikan kuliah kita, maka solat taubat, berdoa kepada Allah, minta ilmu. Minta ilmu, bukan ilmu yang kita nak sampaikan kepada pelajar. Minta ilmu yang Allah nak sampaikan kepada pelajar. Sebab semua ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya Allah tak bagi kepada kita, tak adalah. Tetapi yang Allah bagi kepada kita pun, kita kena reserve lagi. Kalau ikut saya nak mengajar benda ni lah. Tapi saya tidak tahu Allah mahu saya ajar ilmu yang mana. Jadi kalaulah tidak tepat dengan apa yang saya nak ajar ni, ya Allah, maka berilah ilmu lain kepadaku. Berilah ilham kepadaku untuk aku sampaikan kepada mereka. Jadi oleh demikian, ilmu itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalannya, boleh tak kita sebagai guru ni nanti, lepas kita mengajar, kita kata, saya halalkanlah segala ilmu yang telah saya ajar ini. Ada setengah orang kata, mana boleh nak halalkan, ilmu itu bukan ilmu awak, ilmu itu daripada Allah. Sepatutnya Allah lah yang halalkan. Kalau begitu, wang ringgit juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wang ringgit kan. Kita bagi kepada orang, tak bolehlah orang tu kata, wang ringgit ini halalkan aja, ataupun kita dalam transaksi berniaga. Ada lebihlah RM1, RM2. Tak bolehlah kita katakan, halal ya duit ini ya. Nanti sebab dia bila dia kata begitu, dia minta tak payah. Ini semua wang ringgit daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa orang yang bercakap yang sedemikian rupa itu, unit of analysis dia berbeza. Unit of analysis dia. Bagi dia semua ilmu itu bukan hak kita, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlupa bahawa Allah bagi pinjam ilmu itu kepada kita, sebagaimana Allah bagi pinjam segala aset, segala harta, segala apa juga kepada kita. Ya. Ada tak sekiranya misalnya kita ada anak perempuan, kemudian berkahwin dengan seorang, kita sebagai bapa akad nikah, ya. Jadi menantu kita sampai dekat kita, dia salam kita, kata, bapa halalkanlah ya anak bapa ini untuk saya. Saya ingat tak pernah jumpa lagi macam tu ya, tak pernah jumpa lagi kan. Tapi kalau buat gitu elok juga. Kecuali ada orang tadilah dia kata, kenapa pula nak halal-halalkan, anak itu kan hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak awak. Jadi dia terlupa bahawa sebenarnya Allah bagi pinjam kepada kita. Kita adalah pemilik sementara yang bertanggungjawab untuk menguruskan anak kita, harta kita, ilmu kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa tak silaplah kalau di Islam, setelah di hujung-hujung semester dah tamat semua, kita ada majlis rasa ilmu, pelajar-pelajar kita minta ya, Dr. Azrin halalkan segala ilmu yang telah diberikan. Kadang-kadang di akhir kuliah di hujung semester pun kita beritahu ya, saya halalkan semua ilmu yang saya sampaikan kepada tuan-tuan perempuan semua. Jadi begitulah, saya rasa tidak salahlah untuk kita halalkan, kerana ilmu itu memang daripada Allah SWT, tapi Allah bagi kepada kita untuk kita sampaikan kepada ini. Jadi kita adalah pemilik sementara kepada ilmu tersebut yang bertanggungjawab menjaga ilmu itu, sebagaimana kita bertanggungjawabkan untuk menjaga harta, untuk menjaga anak isteri kita dan sebagainya. Right? So, solat ajalah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas itu hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, kepada para ilmuwan. Moga-moga nanti insya-Allah barakah daripada mereka semua itu, maka Allah bukakan hati kita dan juga bukakan hati murid-murid kita supaya ilmu dapat sampai kepada hati mereka dengan sebaik mungkin. Jadi ini agak menarik, dan kita bercakap ini bukan atas dasar teori semata-mata. Sebab kita dah amalkan di Islam, dan kita pun kita rasa ada kesan-kesannya ya. Ada kesan-kesannya. Sama juga kalau kita menulis. Saya perhati sungguh-sungguh yang mana-mana tulisan
yang tulisan-tulisan saya yang saya tulis hanya dengan akal fikiran saya sendiri. Tidak ada salat hajat, tidak ada doa, tidak ada Fatihah, hadiah Fatihah kepada Rasulullah dan sebagainya itu. Saya nampak tulisan itu dry, kering, dia jadi mekanistik. Kita baca pun tak rasa, tak tersentuh di hati, tak tersentuh di hati. Tetapi mana-mana tulisan yang kita sampaikan dengan hati, maksudnya kita bersihkan hati kita dulu dengan sunat taubat, kita solat ajak, minta kepada Allah SWT, kita hadiahkan Fatihah ya kepada Rasulullah SAW, kepada guru-guru kita, kepada ibu bapa kita, kepada para ilmuwan yang hebat-hebat itu. Saya rasa kadang-kadang menerima respon-respon daripada pembaca yang agak luar biasa, Banyak cerita lah, kalau nak cerita satu-satu mungkin banyak. Tapi agak luar biasa respon-respon mereka itu. Bila berjumpa dengan kita, ada yang sangat ingin berjumpa. Macam-macam lah. Saya pernah sekali dalam satu conference, dalam satu perkumpulan ini, mereka duk berhujah. Saya pun pergilah tepi-tepi dengan tengok. Rupanya salah seorang mereka kenal saya. Dan apabila dia perkenalkan itu, ada orang yang dan terus terang mengatakan bahawa saya dah baca tulisan Prof dan saya sangat ingin berjumpa. Bila saya ingat balik, wah, ini tulisan ini saya tulis dengan menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya rasa menulis dengan hati. Jadi dia sampai kepada hati pembaca, insya-Allah ya. Jadi begitulah apa yang kita katakan ini, yang kita nak cuba sungguh-sungguh, dan saya yakin insya-Allah kepimpinan di STF juga akan meneruskan kaedah mengajar dari hati ke hati ini ya. Moga-moga dengan itu kita akan mendapat barakah dan berkesan. Sama juga kalau sekiranya kalau kita marahlah kepada pelajar-pelajar kita, adalah lebih berkesan marah dengan hati daripada marah dengan nafsu. Kadang-kadang marah juga kita kepada pelajar kan. Tapi biasanya bila kita marah dengan hati, dia tenang saja. Dan saya nampak dia punya kesan tu berbeza daripada kita marah kerana sungguh kita marah dengan nafsu kita. Dia jadi berbeza. Misalnya contohlah, kata ada pelajar yang tak sebut gelaran. Dia panggil Dr. Azrin, dia tak sebut doktor. Dia panggil Miss Azrin saja ke, ataupun Madam Azrin saja ke. Dr. Azrin mungkin tegur, tapi saya yakin tegur itu bukan kerana melenting nak marah kepada pelajar ini, tidak. Tapi nak supaya kita boleh fahamkan kepada pelajar itu tentang protokol dalam dunia akademik itu. Maknanya etika memberi address, memberi apa kita panggil ya, memberi addressnya apa? Kita address orang. Ya, kita berinilah dengan orang itu supaya pelajar-pelajar kita tahu bahawa ini orang ini kena panggil profesor, orang ini kena panggil doktor, ya, orang ini kena panggil encik ataupun madam ataupun apa, supaya dengan itu pelajar-pelajar kita dia pergi ke dunia mana pun dia boleh ini. Ya, kita jadi sedihlah kalau sekiranya ada kawan-kawan pensyarah kita di universiti lain beritahu, wah, di STF ni tak ajar ke protokol dunia akademik ini. Bila kita tanya kenapa? Sebab ada pelajar STF yang datang interview. Yang interview itu semua profesor, tapi dia duduk panggil doktor saja. Dia memberi kesan. Tapi saya yakin bahawa pensyarah di STF ini kerana sentiasa diingatkan supaya mengurangkan sifat mazlumah, memperbanyakkan sifat mahmudah. Kalau mereka tegur pelajar itu bukan kerana melenting marah, tidak. Kerana mahu ajar supaya mereka faham dalam protokol ini, dan dengan itu mereka itu menjaga nama STF apabila mereka keluar ke tempat lain, insya-Allah ya. Jadi itulah, saya juga gembira dan bersyukur kerana alhamdulillah saya dapati ada pelajar kita yang menulis tentang kaedah pengajaran pembelajaran dari hati ke hati ini di STF, khusus di STF. Saya ingat pelajar macam mana ya? Saya lupa, ada seorang pelajar master kot. Dia cuba nak interview saya. Tapi saya tolaklah sebab pelajar kita sendiri nak interview pensyarah sendiri. Dia nanti takut jadi bias ya, tak objektif lah. Jadi saya minta dia cari orang lain lah untuk interview. Tapi bagus sebab dah mula ada orang yang nak kaji
tentang apa yang kita lakukan, dan saya yakin bahawa dia nak kaji kerana perkara itu dah boleh dikaji secara empirical, bukan secara theoretical sahaja. Itu saya, Dr. Azrin, terima kasih.